Di sini, saya mahu menceritakan apa yang benar-benar berlaku 6 tahun lalu, tahun 1995. Waktu itu, saya belum bergelar sastrawan. Saya masih seorang pelajar. Seorang pelajar yang bercita-cita menjadi penulis. Maka kedatangan Datuk ke kampung kami seharusnya merupakan suatu anugerah besar. Sesungguhnya masing-masing penduduk berasa bangga kerana Datuk telah sudi menerima undangan bagi merasmikan ceramah yang diadakan. Saya sebagai peminat sastra tidak sabar-sabar menantikan ceramah yang dijadualkan selama 3 jam. Apabila salah seorang rakan memberitahu saya hampir sebulan lalu bahawa Pertubuhan Politik India PPI di kampung kami bakal menganjurkan sebuah sesi ceramah sastra di Dewan Besar Sirukambam. Saya sudah dapat membayangkan bahawa jalan bakal terbuka bagi saya mendekati seorang sastrawan. Sudah terbayang dalam imajinasi saya bahawa saya akan mendapat bimbingan dan motivasi untuk berusaha menerbitkan karya-karya saya. Sesungguhnya, saya telah mula menulis sejak berada dalam tingkatan 3 di Sekolah Menengah Darul Ridwan. Saya minta rakan-rakan membaca cerpen-cerpen yang saya hasilkan. Mereka sukakannya, malangnya saya belum cukup berani untuk cuba menghantar karya saya ke mana-mana penerbitan. Tetapi itu bab lain, saya kira. Apa yang semahu saya ceritakan di sini adalah tentang ceramah sastra itu. Saya agak kurang percaya juga apabila mendapat tahu PPI Cawangan Sirukambam sanggup menjadi penganjur bagi ceramah seumpama itu. Sebelum ini, ia biasanya hanya menganjurkan acara-acara pesta, malam Deepavali, hari sukan, ceramah politik menjelang pilihan raya, pertemuan wanita dan seumpamanya yang pasti dihubung-kaitkan dengan datuk dan kepimpinan datuk. Saya tidak harus berprasangka buruk, bukan? Sepatutnya saya menghargai usaha PPI Sirukambam menjemput seorang tokoh sastrawan kaum India bagi memberi ceramah. Tambahan pula, karya-karya beliau adalah antara yang paling saya minati. Saya sukakan cara beliau mengangkat tema kehidupan masyarakat India di negara kita untuk dijadikan bahan cerpen. Kalau boleh, saya sendiri mahu mengikut jejak beliau. Dan kedatangan beliau ke Sirukambam merupakan suatu impian yang menjadi kenyataan bagi saya. Judul ceramahnya juga cukup menarik. Sastrawan dan pembaca kaum India dalam sastra bahasa Malaysia. Untuk apa? Di mana mereka? Berapa ramai? Siapa mereka? Perlukah mereka? Tarikh yang dijadualkan pun tiba. Sejak 2 minggu sebelumnya, para ahli jawatan kuasa PPI sudah memulakan kerja membuat pulih dan menghias Dewan. Surat-surat jemputan telah diedarkan, terutamanya kepada para penduduk kaum India, kerana ceramah akan dikendalikan dalam bahasa Tamil. Kabarnya penceramah dan sastrawan itu sendiri yang meminta supaya dibenarkan memberi ceramah dalam bahasa Tamil. Cuma pentas kerja akan menggunakan bahasa Malaysia, kerana beliau kurang lancar menulis dan membaca tulisan Tamil. Dan pada pagi Sabtu itu, para AJK segak berpakaian jibah dan vesti atau anggun bersari baharu. Sejak awal pagi lagi, Dewan Besar Sirukambam yang pada realitinya hanya muat bagi sekitar 100 orang dipastikan lengkap segalanya. Tirai latar yang mencatatkan nama Datuk sebagai prasmi ceramah sastra
Peralatan pembesar suara dipastikan berfungsi dengan baik, kerusi tersusun kemas. Ringkasnya semua. Sementara menunggu acara bermula, diputarkan lagu-lagu lama berentak rancak dan bersemangat. Akan tetapi sejurus selepas itu, dengan izin Tuan Presiden yang sibuk macam kucing beranak sulung, seorang pemuda memasang lagu-lagu daripada filem Tamil terkini. Kaset lagu-lagu filem Annamalai, Basha, Mutu dan Manan dipasang berulang kali. Datuk ulang sampai, Tuan Presiden kelihatan resah. Saya pada waktu itu sudah pun berada di dalam Dewan dan sedang meneliti kertas kerja yang diedarkan. Beberapa orang lagi peminat sastra Tamil sedang duduk dalam satu kelompok sambil membelek-belek kertas kerja. Malu betul, kata seorang dalam kumpulan itu. Pengajar ceramah ini pertubuhan politik India. Penceramah pun orang India, tetapi kertas yang diberikan dalam bahasa Melayu. Macam mana kita nak baca? Penulis itu tak boleh tulis Tamil. Seorang lagi menjelaskan sambil menambah. Entah-entah nanti dia akan cakap Melayu juga. Apa yang dia nak cakap? Kita dulu banyak juga menulis cerpen dan tersiar di banyak surat khabar Tamil. Tapi kita tak pun buat ceramah. Dia ni pula buat-buat pandai. Nak menonjollah tu. Apakah dia akan mampu menyampaikan sesuatu yang kita sebagai golongan penulis Tamil veteran tidak tahu? Saya cuba untuk tidak mengindahkan kata-kata mereka. Mereka cemburu agaknya. Setahu saya, Tuan Presiden sendiri yang menelefon sastrawan itu berulang kali untuk menjemput beliau memberi ceramah di kampung kami. Sebelum ini, beliau memang aktif berceramah di serata tempat atas undangan berbagai pihak. Malah, beliau juga sering menulis artikel berupa bimbingan bagi penulis muda di beberapa akhbar nasional dan majalah bahasa Malaysia. Saya akui mutu karya beliau, karya kreatif serta artikel sastra. Malah, tulisan-tulisan beliau menjadi perangsang kepada saya untuk menulis secara lebih aktif dalam bidang sastra kebangsaan. Tak ada apa-apa berita. Saya memandang ke arah pintu masuk Dewan apabila beberapa kali terdengar suara Tuan Presiden bertanya kepada salah seorang AJK yang turut kelihatan resah. "Belum, Tuan. Sekarang sudah pukul 9 suku. Tak apalah, masih ada waktu. Lambat pun tak apa. Kita tunggu. Tapi Datuk mesti datang. Kalau tak, sia-sialah segala rancangan kita," Tuan Presiden berkata lagi dengan suara yang masih berisi kegusaran. "Benar, Tuan," jawab AJK. "Cuba awak telefon Datuk. Cuba ingatkan Datuk." AJK tadi segera pergi untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Saya kembali meneliti kertas kerja. Kupasan yang dilakukan cukup bernas. Sesungguhnya sastrawan ini bijak memilih topik. Isi kertas kerja menepati judul. Beliau mengupas topik berkenaan dengan mendalam dan penuh berani. Kalau Datuk sempat membacanya, pasti telinga berdesing. Pedas. "Oh, awakah orang itu?" Di pintu masuk Dewan, kelihatan seorang lelaki berpakaian kemas. Terus saya cam wajahnya yang sering terpampang di akhbar dan majalah Arus Perdana. "Awal awak datang?" Kedengaran Tuan Presiden memberitahu beliau. "Datuk belum sampai, awak duduklah mana-mana dulu. Nanti kami panggil." Saya dapat merasakan degup jantung saya. Saat yang saya nantikan sudah tiba. Saya kini dapat bersemuka dengan sastrawan kegemaran saya. Untuk itu, saya perlu bertindak segera. Kalau tidak, orang lain pasti akan mengerumuninya. Akan tetapi, anehnya saya terus terpaku pada kerusi. Cuma pandangan saya masih tertumpu pada sekujur tubuh kecil di pintu masuk. Tuan Pengerusi sedang bercakap dengan setiausaha. Sastrawan itu pula terpinga-pinga di tempat tadi. Para penduduk yang berada di dalam dan di luar Dewan tidak mengendahkan kehadiran beliau. Aneh, mungkinkah mereka tidak mengenali beliau? Maklumlah saja, karya-karya beliau hanya tersiar di media bahasa Malaysia.
Foto beliau pula tidak pernah terpampang di akhbar Tamil. Tanpa banyak soal, saya memberanikan diri untuk menghampiri sastrawan itu. Gemetar juga saya pada mulanya, masih was-was. Saya masih ingat apa reaksi yang saya terima daripada seorang penulis karya Tamil tidak lama dahulu. Cerpenis Tamil itu datang sewaktu diadakan ceramah umum bagi kaum India menjelang pilihan raya yang lalu. Dia datang bukan sebagai penceramah, tetapi sekadar mengiringi seorang tokoh politik dari Kuala Lumpur. Kedatangannya itu mahu saya gunakan untuk menimba ilmu tentang penulisan. Lalu saya mendekatinya. Saya memperkenalkan diri dan mula bercakap tentang beberapa karyanya yang pernah saya baca. Dia sekadar mengangguk-angguk. Malah dia tidak memberikan reaksi terhadap komen saya tentang karya-karyanya. Macam mana nak usahakan karya kita tersiar di akhbar? Tanya saya kepadanya. Sukar, jawabnya. Awak jadi pembaca sajalah. Biar orang-orang sastra macam saya yang tulis cerpen. Tapi Encik, saya ada hasilkan cerpen bahasa Tamil dan bahasa Malaysia. Awak ingat senang-senang nak terbitkan karya dalam bahasa Melayu pula. Awak ingat mereka nak siarkan cerpen orang India dalam surat khabar Melayu. Tetapi ada juga penulis kaum India yang berjaya sebagai penulis karya bahasa Malaysia. Antaranya Saroja Dewi dan Uday Shankar SB. Karya-karya mereka sudah dibukukan serta sering tersiar di akhbar mingguan Malaysia dan majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya rasa kita mampu menghasilkan karya bermutu dalam bahasa Malaysia. Saya membidas. Terus dia memalingkan muka. Benar, tidak timbul keperluan saya untuk mengadakan cerita itu. Itulah pengalaman peribadi saya berbual dengan seorang cerpenis Tamil yang terkenal di negara kita. Apakah saya akan menerima respon yang sama daripada sastrawan ini? Demikian fikiran saya sewaktu berjalan menghampiri pemuda berusia awal 30-an yang masih terpinga-pinga di pintu masuk Dewan. Terima kasih.